Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah. Sirah atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk yang kelima, unit 2, iaitu pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Okey, boleh buka buku teks sirah muka surat 30. Hari tu kita dah belajar unit 1 kan, cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Okey, hari ni kita akan masuk unit 2 pula, pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat baginda. Okey. Baca dan faham. Okey, Ustazah baca, kamu boleh dengar ya. Okey. Semasa peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengambil keputusan untuk berkhemah di kawasan yang mempunyai mata air. Mata air tersebut adalah tempat yang awal ditemui dalam perjalanan dari Madinah. Seorang sahabat yang bernama Al-Hubbab bin Al-Munzir bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, adakah tempat ini tuan pilih kerana helah perang ataupun arahan daripada Allah yang tidak boleh ditukar lagi?" Okey, untuk perenggan pertama ni maksudnya semasa peperangan Badar. Okey, peperangan Badar tu adalah peperangan Rasulullah lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum waktu peperangan Badar tu, Rasulullah ambil keputusan untuk berkemah dekat kawasan yang ada mata air. Mata air tu dia macam ada air lah kat kawasan tu. Ada air yang semula jadi. Lepas tu tiba-tiba sahabat Nabi yang bernama Al-Hubbab ni, dia bertanyalah pada Rasulullah, tempat ni sebenarnya helah perang ke? Helah tu maksudnya tipu daya Rasulullah, taktik Rasulullah untuk menipu musuh ke, ataupun daripada Allah, perintah pada Allah. Lepas tu kita masuk perenggan kedua, baginda bersabda, "Sebenarnya ini hanyalah pendapatku dan helah di dalam peperangan sahaja." Okey, helah Rasulullah lah, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Hubbab memberikan pendapatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya khemah itu didirikan di hadapan punca air tersebut. Oleh itu, tentera Islam mempunyai bekalan air yang cukup dan tentera musuh tidak dapat air tersebut. Okey, lepas tu Al-Hubbab ni dia bagi cadangan lah supaya kemah tentera Rasulullah ni didirikan di hadapan punca air tersebut, supaya macam kita ambil awal lah, kita macam cop awal. Jadi orang kafir tak dapatlah tempat yang ada bekalan air. Macam tu lah maksudnya. Okey. Seterusnya perenggan ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan Al-Hubbab, lalu mengarahkan tentera-tentera Islam bergerak ke hadapan daripada tempat mata air. Akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan. Walaupun Al-Hubbab seorang tentera biasa, perancangan yang baik membolehkan tentera Islam dapat mengalahkan musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai apa jua pendapat daripada sahabat-sahabat baginda. Okey, maksudnya dekat perenggan ketiga ni, walaupun Al-Hubbab tu adalah seorang tentera biasa kan, dan Rasulullah ni ketua perang, ketua peperangan tu, Rasulullah tetap menerima pendapat daripada sahabatnya. Maksudnya Rasulullah tak sombong lah, walaupun pendapat itu daripada tentera biasa. Rasulullah tetap menerima dan menghargai cadangan para sahabat. Itu adalah sifat Rasulullah yang kita perlu contohi. Okey, kita buka muka surat 31 pula.
Okey, sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul. Okey, apa dia sifat mulia Nabi Muhammad? Ada berapa ni? 9. Okey, yang pertama, apa sifat mulianya? Memuliakan orang lain. Muliakan orang lain, tidak menghina orang lain. Jujur dalam bicara. Okey, Rasulullah jujur dalam bicara, tidak berbohong. Okey, yang ketiga, menerima pendapat orang lain. Okey, macam tadi kan, Rasulullah menerima pendapat sahabat baginda. Okey, nombor 4, merendahkan diri. Merendahkan diri ni tidak sombong lah. Yang kelima, berlapang dada. Berlapang dada ni terima keputusan orang lain juga dengan senang hati macam tu. Lepas tu yang ke-6, tidak memalukan orang. Maksudnya tidak mengaibkan atau memburukkan orang lain. Okay, yang ke-7, tidak memotong percakapan orang. Okay, bila orang lain bercakap, Rasulullah dengar dulu baru bercakap. Tak ada waktu orang lain cakap, Rasulullah pun bercakap, tak ada. Rasulullah tidak memotong percakapan orang. Okay, yang ke-8, berkata baik. Okay, Rasulullah sentiasa berkata dengan perkataan yang baik. Tidak mencarut, tidak berdusta dan sebagainya. Dan yang terakhir, memanggil dengan panggilan yang baik. Okay, Rasulullah pun memanggil semua orang dengan panggilan yang baik. Kita perlu contoh dengan sifat Rasulullah semua ini. Memanggil dengan panggilan baik itu seperti kita panggil dengan panggilan yang orang tu suka. Bukan kita menghina dia dengan panggil benda-benda yang tak sepatutnya. Seperti bodoh contohnya. Cakap dengan nama-nama haiwan, itu tak elok. Jadi kita kenalah meniru sifat Rasulullah yang mulia. Okay, kita masuk muka surat 32. Tahukah anda? Ini adalah nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Maksudnya ada 10 sahabat yang memang dah dijamin masuk syurga. Okay, yang pertama, Talhah bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Sa'id bin Zaid. Yang keempat, Az-Zubair bin Al-Awwam. Kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelima, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Keenam, Umar bin Al-Khattab. Sekejap ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya ke-7 tadi Umar bin Al-Khattab. Ke-8 Uthman bin Affan. Ke-9 Abdul Rahman bin Auf, dan last sekali Ali bin Abi Talib. Okey, itu adalah sahabat-sahabat yang jamin masuk syurga. Okey, seterusnya buka muka surat yang terakhir. Muka surat 33. Okey, akhlak seorang Muslim. Okey, apa dia akhlak kita sebagai seorang orang Islam? Yang pertama, berjabat tangan apabila bertemu dengan seseorang. Bertemu seseorang kita bersalaman. Tapi sekarang musim COVID, kita tak boleh bersalam dengan orang lain. Elakkan bersalam. Kalau kita terlupa, kita tersalam orang, cepat-cepat pakai hand sanitizer. Okay, yang kedua, jangan bersifat sombong sesama manusia. Jangan sombong sesama manusia sebab kita tak ada apa-apa pun sebenarnya. Okay, yang ketiga, bersifat ihsan kepada semua makhluk Allah. Kita bersifat ihsan, kita tidak bersifat zalim lah pada makhluk Allah. Tak kira lah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke. Ya. Okay, yang seterusnya, hadis Nabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Riwayat Imam Malik. Okey, apa maksud dia? Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, maksudnya Rasulullah ni diutuskan oleh Allah untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya untuk menunjukkan akhlak yang mulia untuk kita contohi. Okey, yang bawah sekali, amalkan memberi salam Assalamualaikum dan bersalaman apabila bertemu dengan sahabat. Okey. Sekarang ni musim COVID, kita boleh je lah bagi salam bila kita bertemu dengan kawan-kawan kita kan. Ataupun orang kita tidak kenali pun kita boleh bagi salam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti latihan Ustazah bagi video lain ya kat Telegram. Okey, Assalamualaikum.